Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So guys, malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So malam ni anda akan tengok sedikit lain di chart tu. Sebab apa? Baru recovery ni. So satu hari tu buat recovery chart ni. So nak recovery pun tak berapa best. Sebab apa? Yelah, data-data lama semua hilang. Awak kata kita punya drawing lama semua hilang. So nak recovery balik tu lambat lah. So apa yang tu buat? Zul hanya recovery yang buat baru lah. Yang lepas-lepas tu Zul tak dapat recovery. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. So guys, ini coin market cap. So macam biasa, sebelum turunkan, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video daripada Zul. So guys, let's go, kita review market untuk 24 hours hari ni. So belum complete ni 24 hours, kita masih 12 jam dulu. So another 12 jam malam nanti pukul malam ni sampailah pagi esok pukul 8 baru complete 24 hours. So let's go, kita review untuk 12 jam yang sekarang ini apa yang dah berlaku. So dalam total market cap berada di 1.56. So berlaku sedikit peningkatan. Pagi tadi dalam 154. So dalam 20 bilion peningkatan. So kalau kat sini dia kata peningkatannya 1.45. So tak banyak berlaku peningkatan. Tapi kita still lagi ada kenaikan price. So adakah drastik atau tak? Kita tengok lain-lain data. Contoh volume berkurangan daripada 90 ke 83. So kat sini kita tengok market meningkat, volume kurang. So pergerakan tu hanya sikit aja, ataupun hanya pergerakan ini hanya sideways lah. Pergerakan yang kecil dan tak sampai pun dalam 1K punya pergerakan untuk Bitcoin. So untuk volume 15% pengurangan. So untuk dominan terus melakukan peningkatan 48.5%, almost ke 50. So kita tengok market tu expected untuk BTC terus mendominasi dalam market dan melakukan peningkatan untuk di dalam market crypto market untuk crypto. So bila Bitcoin naik, kita expected untuk harga altcoin lain pun akan melakukan kenaikan. Kita tengok apa harga semasa untuk Bitcoin dan altcoin. So untuk Bitcoin, kita tengok harga Bitcoin tertinggi untuk hari ni 40.3. So mungkin ada lagi tinggi, nanti kita tengok chart apakah harga yang tertinggi untuk hari ni. So sekarang berada di 40.3. Harga untuk tempoh 24 hours untuk 12 jam sekarang ni adalah 1.28%. So masih berlaku peningkatan tapi tak banyak lah. Macam cakap tadi, total market pun mendekat hanya sikit saja. So untuk Bitcoin ke 40k. So untuk Ethereum, tengok pagi tadi dalam 2.2k. So untuk Ethereum naik hampir $100. So dalam 2.3k, peningkatan banyak 0.69. Untuk Binance ikutkan ada sedikit pengurangan 0.5. So tak ingat berapa untuk pagi tadi, tapi lebih kurang sama je, 13.11 juga. So kat sini tengok ada pengurangan sikit lah untuk tempoh 24 hours, hanya 0.5%. Tapi kita masih ada lagi 12 jam untuk hari ni. Sampai pagi esok probably akan ada lagi berlaku peningkatan. So berlaku tidak, nanti kita akan tengok di chart. So Cardano berlaku penurunan 1%. So Cardano tu ingat pagi tadi dalam 1.3. So kita down sikit untuk di 1.2%. Untuk hari ni kejatuhan sikit lah untuk Cardano. Untuk XRP juga melakukan sedikit dropping, tapi dropping dia dalam sen je. Kita 70 sen. So orang kata dalam 1, 2, 3 sen macam tu lah pengurangan. Tapi yang apa yang tu tengok above 70%. So apa yang tu nampak XRP nanti, XRP perlu berada atas 0.85 sen barulah kita 85 sen dolar barulah kita Azure expected atau lebih cantik ataupun lebih kuat untuk harga XRP tu untuk menaik balik almost ke 1.50 dolar untuk XRP. So untuk hari ni 3% tu jatuhan yang banyak untuk ni. Sebab semalam kita tengok dia lah XRP melakukan peningkatan banyak, 16% dia saja. So hari ni jatuh sikit 3.23%. So jatuhan tu agaknya sikit je berbanding kenaikan semalam lah. So Dogecoin masih lagi dalam 0.25, 20 sen. So jauh lagi untuk dia punya kawasan 30 sen. So sama juga macam XRP ni, Dogecoin tu nak harga Dogecoin berada di atas 30 sen dolar barulah Zoe expected untuk harga tu lebih rancak untuk melakukan ke atas. Polkadot juga melakukan 2% peningkatan yang lain-lain. So tengok Matic, mana Matic tu? Matic adalah $1. So kembali balik $1. So, sebelum ni harga paling lawa tu 60 sen. So menyesal juga Zoe tak ambil 60 sen tu. Saya juga tak ambil 60 sen tu sebenarnya, sebab Zul tu ambil di kawasan 80 sen. So 60 sen tu very good sebenarnya, tapi Zul tak ambil pun. Apa Zul tak tahu kenapa Zul tak ambil, tapi next time probably Zul akan ambil. Sebab Matic ni tadi ada subscriber tu cakap dia tak comply syariah. So Zul pun tak pasti lagi. Zul tanya untuk link tu tak dapat. So nanti Zul akan try buat research lah. So untuk sementara tu cari tak jumpa lagi kenapa, tapi nanti Zul akan baca dia balik dia punya
apa tu paper white dia, apa dia punya kata fundamentalnya. So nanti kita akan tengok lah apa ada syariah ataupun tidak. So untuk itu mati, so masih ada almost dalam tak sampai 100 coin, Zul masih ada. So guys, let's go, kita akan pergi ke chat, kita tengok apakah pergerakan yang akan berlaku next, pergerakan selepas ini, apa yang berlaku di Bitcoin. So sekarang kita amat bullish dalam Bitcoin. So adakah dia akan break terus trendline kita ataupun buat retracement dulu sebelum melakukan emburan. So guys, let's go, kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan tengok total market. So ini total market untuk daily chart. So kita tengok untuk pergerakan orang kata yang lebih besar tu kat sini. Kita nampak pergerakan market tu dalam atas kawasan support. So very good. Untuk market, so market cap selalunya akan melakukan peningkatan lah. So all time high tertinggi untuk market cap adalah di ni, price ini almost dalam kawasan, kita tengok ni dalam 2.5 trilion dolar. So bila 2 trilion ni, kita tengok harga BTC berada di 65k. So sekarang sampai balik ni, harga ni kita expected untuk harga BTC pun akan hampir ke 64 dolar lah, 65 dolar, 65k dolar. So untuk sekarang apa yang berlaku? So Zul expected untuk price itu akan bermain di kawasan ini antara 1.6 dan 1.4. So sebelum ni kita cakap Zul nak break ni, Zul nak price tu break almost dalam suatu ni. Right, sebelum ni Zul ada trendline ni, Zul nak break trendline ni. So kita akan more bullish untuk market dalam 1.5 trilion. So price dah pun break. So sekarang Zul expected untuk price tu bermain ataupun bergerak dalam kawasan 1.5 ke 1.65. So pergerakan tu probably macam ni. So kita expected untuk price tu akan melakukan pergerakan ke atas, break resistance ni akan jadi support, bagi sini break sini. So perjalanan adalah ke atas. Sekiranya price tu break balik kawasan bawah ni, kita expected price tu akan menuju ke kawasan 1.1 trilion balik lah, sekiranya itu yang berlaku. So untuk ini yang berlaku. So apa yang Zul nampak ni, Zul ada nampak pattern aja. So kalau nampak sini, Zul ada dah buat draw. Kalau kita pergi 4 hours, kita akan nampak, kalau di daily nampak kita lebih kecil, so senang nampak. So di daily ni Zul nampak satu double bottom. So macam tu, kalau double bottom di bawah, orang kata W ni adalah pattern reversal. Apa tu reversal? Untuk permulaan harga itu naik ke atas. So untuk market cap kita dah nampak dah reversal di bawah. So expected untuk ini pattern ni, so dah draw punya trend line. And then kita expected untuk price tu sampai mana? Kita expected untuk kita akan tengok bottom. Right, kita akan expected untuk price itu akan sampai ke kawasan ni. So kita tengok potential untuk pattern ini ialah price itu akan pergi ke 1.8 trilion. So macam cakap, bila total market meningkat, harga coin akan meningkat. Whatever Bitcoin ataupun altcoin, semua melakukan peningkatan. Mana yang banyak itu tak pasti, kita tengok nanti di chart pula masing-masing. Tapi selalunya Bitcoin lah akan melakukan peningkatan yang lebih banyak berbanding altcoin. So untuk sekarang apa yang nak expect akan berlaku? Pertama, kita dah break trendline uptrend. So untuk total market dah melakukan kata trendline untuk melakukan ke atas, semua sama macam biasa. Zul perlu penunggukan higher low. So higher low tu macam mana? Zul expected untuk dia rebound dulu bawah. So macam cakap, adakah dia akan rebound bawah trendline ni? Zul tak expected dia akan rebound, tapi boleh aja dia ada rebound untuk dia melakukan ke atas. Tapi sebelum ni kita tengok price tu main kawasan ni, breakout dan main kawasan ni. Zul tak expected dia akan break bawah ni pada ni. Tapi apa yang Zul expected, probably boleh juga dia buat, kita ada trendline ni kembali throwback ataupun throwback ke trendline ataupun throwback ke kawasan pattern. So nanti dia akan draw balik. Right, ke sini akan draw panjang sikit. Right, so expected tu dia akan throwback balik ke kawasan ini. So kawasan ni baru dia akan melakukan peningkatan. Yang terbaik ialah dia hanya throwback hanya di kawasan yang support ni. Tapi kalau break bawah lagi pun boleh, selagi dia masih dalam kawasan ni. So untuk kalau Fibonacci, kalau kita tarik untuk daily ni, untuk diagonally, wala point yang paling lower dia boleh pergi, orang kata masih dalam orang kata mood selamat, ialah ke kawasan 0.6, 0.7. So kawasan ni, so kat mana Zul expected dia break ke bawah? Dia break ke bawah tak masalah, dia jatuh ke bawah ke daripada support ni tak masalah. Cuma price itu mestilah berada di atas kawasan, price itu mestilah berada di atas kawasan garisan trendline hijau ni. So price tu boleh aja melakukan kejatuhan. Okay, mungkin dia naik sikit, up, naik satu sini. So sampai sini kita expected baru akan ada
price akan move up ke atas lah. Tu apa yang terbaik ialah price tu hanya bound kawasan ni lah, kawasan ni. So untuk kawasan ni mula kita akan cari another minor support kat kawasan ni. Kita akan pergi ke 4 hours kalau kita berjumpa. Right, kat ni 4 hours, so kita boleh tengok yang ni. So ingat yang ini yang paling bawah, support yang paling bawah, so kita biarkan dulu. Kalau berlaku rejection bawah pada ni, kita akan monitor. So untuk sekarang ni kat mana expected zone untuk dia melakukan bound, kita ambil lower low ni, kita akan ambil higher high yang ini. So untuk sekarang mana kalau ikut yang ini, price dah pun melakukan bound. Tengok, dah pun melakukan orang kata throwback untuk total market. So price naik, throwback dah sedang melakukan kenaikan. So apa yang kita expectkan adalah total market akan melakukan another pergerakan ke atas, expected tu untuk sampai 1.6. Dekat contoh bawah ni seperti ini aja. Macam dekat price bermain atas kawasan ni very good, dah pun rejection. So expected price akan melakukan lagi lah kenaikan. Tu probably kita akan nampak price tu ke 1.65. So expected tu total market akan melakukan peningkatan. Tapi apa yang kita berhati-hati sebab apa? Stock RSI dah berada atas. So stock RSI ni perlu perlu bergerak dalam kawasan ni ya, antara 70 dan 50. So sekiranya price tu bermain antara 50 ni, kita akan nampak pergerakan itu akan melakukan slowly melakukan kenaikan untuk total market. So total market meningkat, baguslah untuk altcoin yang lain. Sekarang kita pergi ke dominan. So dominan BTC melakukan peningkatan hampir ke 5%. So macam cakap, ini kalau tengok yang kuning ni apa, inilah kuning adalah last support untuk support yang total market di weekly, last support. So expected tu bila dominan melakukan kenaikan atas daripada support ni, berada di kawasan ni ataupun lebih better kawasan resistance ni berada atas ni, so expected BTC akan melakukan bull run. Sebab apa? Kalau ikutkan trend line, kalau ikutkan bull line naknya price untuk weekly ni dah pun break, right? Dominan dah pun break. So now perjalanan untuk ke 60. So kita probably kita akan nampak sedikit resistance di kawasan biru ni, maknanya lower low probably kawasan ni lah antara 57-60. So expected zone yang pertama, price itu perlu break kawasan ni low, price perlu break atas kawasan 50% ni. So bila break ini, kita akan expected price itu akan melakukan ke atas. Tapi apa yang boleh berlaku market, bila total market meningkat, harga BTC meningkat, altcoin pun akan meningkat. So apabila apa yang kita akan nampak, so nampak dua pattern ni, sama ada kita follow pattern ini bullish. So untuk ini price target dia almost ke kawasan ini, almost ke kawasan dominan, boleh pergi tinggi almost sampai macam cakap ni, sampai balik yang ini dalam 57. Sebab apa? Kita ada lower, so expected dah 57 ke 60, so boleh sampai 60. So kalau ini berlaku, kita akan nampak total market meningkat, dominan meningkat, kita probably akan nampak BTC akan melakukan pergerakan yang terdrastik lah ke atas. Tapi kalau kita tengok, kita ada follow pattern ini, sekiranya follow pattern rising wedge ni, kita akan expected price dominan akan jatuh bawah. So apa yang akan berlaku dalam market, harga BTC tetap akan meningkat. Tapi kita tengok ni, altcoin akan melakukan peningkatan yang lebih agresif lah, sekiranya market meningkat, dominan berkurang, dominan BTC berkurang, so BTC akan meningkat, altcoin juga akan melakukan peningkatan yang lebih agresif lah berbanding sekiranya dominan BTC meningkat. So untuk rejection ni, kita tengok kat sini, adakah ada break ni? So break ni kita akan follow bullish pattern. Sekiranya bound balik bawah, kita expected untuk break ke bawah untuk follow bearish pattern. Tapi total market meningkat, harga BTC still akan meningkat. Cuma baik untuk altcoin lah sekiranya dominan berkurangan. So lepas kita pergi ke BTC main chart utama. So ini adalah BTC, macam dekat tu ada daily. So kan tengok pergerakan yang lebih besar untuk Bitcoin. So kat mana pergerakan Bitcoin, macam cakap, Bitcoin masih lagi terperangkap antara 42 dan 30k. So price masih lagi bound kawasan ni, jangan happy sangat. Yes, price dah ke atas ni, price boleh bound ke bawah ni. Tapi ada peluang terbaik Bitcoin untuk melakukan buran sekiranya dia break trendline hijau ni. So break trendline hijau ni macam dominan di market cap tadi, break kawasan ni kita expected untuk ultra bullish ataupun buran yang berlaku, expected untuk price tu akan melakukan pergerakan ke atas, at least untuk sampai all time high dan pergi ke kita punya all time high baru di kawasan 70, 80k dan tentunya 150 dan 180k.
So zone masih lagi expected untuk melakukan sedikit rejection sebelum melakukan ke atas. So apa yang zone expected untuk BTC ialah BTC akan melakukan sedikit pullback. So kalau pullback untuk recovery, so expected price itu akan sampai kawasan ni. Tengok dah pun 1, 2 dah berlaku rejection. So expected untuk zone expected ialah price itu akan jatuh bawah dulu, at least sampai ke kawasan kita punya Fibonacci retracement ni. Fibonacci retracement adalah antara kawasan price dia lebih kurang dalam, kan macam sama juga semalam tu ada buat dalam 30 34 kalau kat situ, almost dalam 33 lebih lah, dalam 34 ke 32. So dalam range tu, sebab apa, dah ada high baru. So makin high dia, the expected price tu boleh lagi pergi sampai telan hijau ni, sampai dalam 42. So sekiranya itu yang berlaku, apa kita akan nampak price tu autumn high ni, kita akan nampak yang ini akan lebih, aku kata lebih tinggi lah, lebih tinggi untuk at least dalam itu kita expected dalam 34.5 dalam 33k. So apa pun berlaku, ini belum lagi kata confirm, kata position belum confirm. Kita tunggu dulu retestment di kawasan ni, adakah berlaku tidak, tak pasti. Tapi tu expected mau berlaku lah, sebab apa, kita masih lagi terangkat dalam 42. Tapi sekiranya price itu break 42 ni, dia tak expected dia akan turun bawah ni dah, expected mungkin dia akan naik atas and then bound kawasan ni saja dan melakukan terus kenaikan. So lekor kita pergi ke 4 hours untuk lebih detail. So untuk 4 hours, apa yang kita tengok ni, price aku kata consolidation kat sini. So kita kat sini kita ada sedikit, ada yang kata tadi ada diamond, ada kalau kita tengok tu, kalau kat sini tu lebih nampak kepada triangle. Kita akan pergi kalau diamond. So kalau nak ambil diamond pun boleh sebenarnya. Kalau nak ambil pattern ni sebagai diamond, apa yang akan jadi kat sini, so akan ambil ini. So diamond adalah pattern ni. So diamond ni dia punya diamond adalah pattern reversal. So price masuk di atas, dia akan reverse price. So kat mana price target dia? Pertama kita boleh target di kawasan bawah ni, kawasan 36, ataupun kita punya untuk price target selalunya kita akan ambil macam ni. Price target daripada tengah ni, dan kita ambil point of breaking. So probably akan sampai di kawasan 38. So dalam 38 ke 36 dia boleh jatuh reject bawah. So tak masalah kita jatuh bawah pun, apa potential tu ada. Tapi kalau kita ambil lagi untuk yang lain, kita ambil triangle, kita boleh ambil juga sebagai triangle. So kalau speaker triangle, kalau macam ni, so ini kita akan nampak ia pattern yang bullish lah untuk at least sampai naik atas lagi. So kalau ini kita tengok, kalau ni kita tengok point of breaking, price target untuk BTC ni boleh saja pergi untuk breakout. So ini apa, ingat ini adalah semiconductor triangle continuously pattern. So boleh dua berlaku, ataupun diamond ataupun triangle, boleh dua-dua boleh berlaku. So expected zone yang ini, sekiranya diamond berlaku, kita ada rejection sampai 36.77. So kalau berlaku kenaikan pun tak banyak, almost sampai ke balik macam dekat di 42. So berlaku 42, mungkin kita ada akan breakout, ada akan berlaku rejection. So untuk sekarang ni apa yang Zul buat, so dalam position short sebenarnya, Zul dalam position short. Sebab apa Zul ambil position short dekat sini? Sebab apa, Zul masih expected untuk price itu rebound at least sampai ke sini sebelum melakukan kenaikan di 4 hours tadi lah. Kalau 4 hours kita nampak lebih detail, so macam ni lagi untuk rebound sebelah Zul ambil profit, kemudian kat sini Zul akan ambil long untuk ke atas. Tapi dan sekiranya price itu terus melakukan breakout ke atas, sekiranya price itu terus melakukan kenaikan atas, stop loss Zul di kawasan ni je, dekat je. So naik atas Zul akan stop loss, Zul biarkan market naik, kemudian rebound ke atas. Bila rebound ke atas, buat retestment, naik retestment, Zul akan probably Zul akan buat masuk long lah untuk expected price akan melakukan ke atas. So untuk yang 4 hours ni, kita nampak higher low yang dibuat adalah higher low ni, higher high, higher low, higher. Tapi kat dekat di RSI maknanya tu nampak putih bearish diversion lah, bearish diversion, iaitu kalau diikutkan kat sini, apa tu bearish diversion, kita tengok price ini higher high, higher low, kat sini higher high, higher high. So ini bukan orang kata berlaku pula dia overbought. So ini bila ini yang berlaku, orang kata bearish diversion. So apa yang berlaku, expected adalah price akan berlaku rejection bawah. So untuk at least stock RSI ni, at least RSI ni untuk kembali balik ke kawasan bawah tu expected sampai bawah. Kalau sampai bawah ni, aku kata better juga sampai ke oversold, dan price itu hanya sampai di kawasan retestment. So untuk berlaku temburan yang lebih kuat adalah lebih
lebih cepat lah price naik sebab price dah overbought. Sebab tu price tak melakukan kenaikan banyak, kenaikan naik sikit je. So better untuk RSI tu jatuh dulu almost ke 50 ataupun oversold dan jatuh ke kawasan 32 dan baru berlaku kenaikan yang lebih sihat lah. Untuk kenaikan slow tapi price volume yang banyak. So expected tu ini yang akan berlaku. So hopefully ini yang berlaku tu kita akan dapat another peluang untuk beli harga yang bawah sebelum harga naik atas, iaitu almost di kawasan 34 ataupun 32. So adakah akan berlaku? Tak pasti. Tapi untuk kenaikan ni kata masih lagi berjaga-jaga untuk bootstrap walaupun naburan selagi price itu tak break pattern trendline ni, selagi tu tak tak pergi betul-betul 100% buran. So hanya kata dalam 50-50 je buran ataupun buran. So sekiranya jatuh bawah ni, so masih lagi buran untuk sepatut jatuh ke atas, sekiranya dia break minor resistance ni, so expected price tu akan jatuh ke bawah balik 29. So itu je yang tengok. Kita tengok di daily pun RSI dah berada di bawah. So paling tinggi pergi ni kawasan 80. So masih ada peluang untuk 80 untuk sampai ke atas. So tengoklah macam mana harga market. So lagi kita pergi ke line pula untuk Ethereum. So untuk Ethereum sama juga macam cakap sebelum ni, kita sekiranya price tu berada di 1.7k ke 1k adalah very good position untuk buy. So siapa yang grab, ada 2 kali untuk grab ni. So next adalah sekarang price bermain betul-betul di kawasan resistance ni. So adakah dapat berjaya? Sama juga di Ethereum ada pattern reversal untuk double bottom. So untuk any price expected zone untuk price target. Sebab apa kita nampak tadi total market untuk melakukan peningkatan, expected untuk semua pun melakukan peningkatan. So expected ni akan sampai ke 3k. So sebelum ni pun tu ada target 3k. Sebab apa? Kalau kat sini sebelum ni tu ada monitor ni, pattern ni. Kalau siapa masih ingat tu ada monitor sebelum ni, triangle, okay, di ascending triangle, iaitu pattern ni adalah pattern bearish, sepatutnya break atas. So sebabkan break ke atas, so sepatut untuk price tu sampai di kawasan ni. So mana-mana pun kita monitor untuk sekarang ni, tu lebih monitor untuk yang reversal lah, untuk untuk pattern bearish, untuk pattern double bottom. So untuk double bottom ni, so price perlu break ini. So kini gagal break ni, kita akan nampak price tu kembali balik ke bawah ni. So untuk pergerakan price tu sekarang di dalam kawasan support dan resistance ni. Tu apa yang berlaku, kita ada confirmation untuk, bukan confirmation, kita ada nampak data sedikit untuk naik ke atas. Sebab apa? Break yang ini, break bearish pattern, kemudian kita buat juga double bottom. So double bottom ni pattern untuk price sampai almost balik ke 3000. So untuk Ethereum ada peluang untuk melakukan kenaikan. Tu untuk BNB. Untuk BNB, kat mana BNB sekarang? So tu BNB inilah daily. So sama dengan BNB, whatever price dalam kawasan box ni antara 270 ke 170 ni very good position untuk buy. Kita ada 3 kali peluang untuk buy maknanya. So siapa dapat tu very good lah. So tak buy maknanya sebab macam cakap sebelum tu dana Zul untuk lebih kepada untuk Bitcoin. So tu dah lama, dalam 2 bulan lah tu tak beli altcoin maknanya. Tu dah belanja altcoin tu dah habis. So expected sekarang untuk beli Bitcoin lah. So apa yang berlaku sekarang ni, so expected price tu akan melakukan kenaikan. Sebab apa kita tengok dalam market pun melakukan kenaikan, dan RSI pun dah berada di atas 50. Kita expected price tu akan bermain atas 50-70 lah, which bullish lah. Macam cakap, bila RSI bawah 50 ke 30 adalah kawasan bearish. Bila price tu RSI berada 50 ke 70, kawasan bullish. Tu expected price tu akan melakukan kenaikan. So ini tak nampak, kita akan pergi 4 hours. Tu ada satu pattern, tu ada monitor, iaitu pattern, tu ada pattern monitor ni, pattern iaitu semicolor triangle. So semicolor triangle ni walaupun kecil je, tapi still lagi pergerakan kecil ni mengkonfirmkan kita untuk break resistance ni. So untuk ini pattern tu kita ambil measure ni, so dapatlah tu ni. So pattern price akan sampai kawasan 34, kemudian kita akan akan melakukan correction, kemudian ada push up ke atas. Sebab apa? Kalau sekiranya price betul-betul sampai gitu, kita tarik Fibonacci swing high, kita akan tarik Fibonacci swing high to swing low, kita akan dapat kita mula minor support di kawasan ini. So kita boleh tengok lah, kita boleh ambil bahawa resistance yang ini menjadi support. So seperti bila price tu break ke atas, price akan buat throwback, price akan buat throwback naik sampai sini. So kat sini boleh belilah. Kita tunggu price naik ke atas dulu, and then price bounce balik antara dalam kawasan $320 ni, $325, kita boleh melakukan pembelian lah dalam Binance untuk expected untuk price tu pergi ke hampir ke $400 untuk Binance. So tadi ada yang tanya tu pasal XRP. So sebelum Zul XRP, kita pergi ke Cardano dulu, tu punya favorite coin. So untuk Cardano sama juga untuk daily,
So sebelum ni Zul cakap dalam $1 lah very good position nak buy. Whatever price bila sentuh $1 kita grab opportunity untuk buy untuk long term. So now apa yang tengok adalah price dah pun melakukan sedikit breakout ini. Belum lagi, hampir berlaku. So 4 hours kita ada sedikit untuk confirmation untuk break trendline ni. Sekiranya break trendline ni kita akan nampak sedikit bullish, dan expected ini kita boleh nampak seperti W juga. So dekat ini kita expected untuk yang kalau target yang lebih besar boleh kita ambil price target untuk Cardano untuk break ini, dan sampai kita break ini sampai ke kawasan balik 1.9. So untuk Cardano, so siapa dia invest lama ni, so pun ada di $1, so naik ni akan double 2x lah anda punya profit tu. So untuk sekarang ni, yang ni kita boleh monitor, yang kita biarkan dulu, kita mungkin tu boleh lock je. So untuk ini zone monitor yang lebih kecil, iaitu ini symmetrical triangle. Untuk yang ni, so sama juga symmetrical triangle ini adalah potential untuk break ke atas. So at least kita ada confirmation untuk kiranya price tu break sini, kita confirmation bahawa break pattern dah break resistance ni. So resistance ni akan menjadi support. So expected price itu akan menukar ke atas untuk bermain kawasan ni juga. Dan bila break yang ni kita akan expected main macam tu, break ni kita expected main ke atas. So itulah step by step punya pergerakan. So untuk Cardano, so macam cakap ni, total market kita ada positif untuk kenaikan. So untuk semua coin ada positif untuk melakukan ke atas juga. Sebab apa? Total market meningkat. So tengok SRP. So untuk SRP ni so dah buat baru. Sudah untuk SRP ni kalau tengok sini, okey, ni siapa nak tahu, ini adalah SRP paling tinggi. All time high dia yang masih kita gagal $3.53 $3.50. So kawasan support dia lah ini antara $1.3 ke 70 ke 80 sen lah, 80 sen. So price dah bermain dalam kawasan bawah support. Macam cakap, bila price bawah, bila sesuatu chart tu bermain bawah kawasan support, orang kata untuk technical analysis ataupun fundamental dia mesti ada problem lah. So untuk SRP memang fundamental dia ada problem. Sebab apa? Dia ada masalah mahkamah tu yang menyebabkan harga dia jatuh. So sekarang kita tengok sedikit, orang kata ada isu yang hampir selesai mahkamah dia. Apa yang macam cakap, sebelum ni zona price itu bermain di atas 80 sen balik. So kita ada minor support tu yang ni. Kalau tengok yang ni, yang ada satu ni buat orang yang lebih tebal ni. So inilah bawah support. So sekiranya price tu bermain balik atas 80 sen, kita akan kembali balik ke dalam kawasan major support. So untuk break itu kita perlu berada hampir $1. Tu $1 kita expect akan buy 1.5. So kiranya price tu kembali balik ke atas, orang kata dalam kawasan 1.4 lah, dalam $1.40. So dalam $1.40 kita price tu bermain kawasan ni. Diorang expected price tu more bullish lah untuk SRP. Untuk at least kita sampai balik ke contohnya resistance di kawasan $2, kemudian break resistance ni kita akan dapat untuk at least dapat 3.5. So adakah berlaku untuk SRP? So tak pasti. Sebab apa? Zul ada juga SRP, Zul beli tu dalam kawasan ni kat sini. Sebab apa? Zul nampak price tu dah berjaya break kawasan support ni. So Zul buat retracement ada kat sini, Zul buy, dan at least apa yang berlaku tahun ni kita buat retracement untuk Bitcoin crash. So macam ni lah, bila Bitcoin crash, all coin lain pun crash. So sudah tak tambah sebarang pembelian. Sebab apa? Zul all in itu, Zul budget Zul untuk SRP, Zul all in terus untuk 1k coin untuk SRP. Now Zul hanya layan game SRP je. Sekiranya melakukan ke atas, Zul akan buat keluar modal. Yang lain Zul akan layan profit. Sebab apa? SRP ni kita tak tahu lagi dia punya isu mahkamah ni selesai atau tidak, atau masih tarik tali. So expected Zul sekiranya berlaku kenaikan untuk next season ataupun bila BTC melakukan kenaikan, Zul expected SRP pun akan melakukan peningkatan. So bila melakukan peningkatan tu, Zul expected Zul akan keluar Zul punya modal dalam SRP untuk modal aja. Kemudian yang profit tu Zul akan biarlah. So sekiranya ada lagi rejection yang menarik, Zul akan tambah balik dalam SRP. So given time lah kita tengok macam mana pergerakan SRP. So untuk Dogecoin, sebab apa Zul ada kat Dogecoin? So Dogecoin dah melakukan hampir 77% per dropping. So orang kata good position untuk buy maknanya. So antara kawasan boleh Zul buy tu di kawasan 5 sen. Zul buy di kawasan ni 5 sen dulu. Sebelum melakukan naikkan ni, Zul buy di kawasan 5 sen. Dan alhamdulillah dia naik terus macam nak. So Zul buy pun tak banyak tu. Menyesal kot tak beli banyak. Zul beli 1k je. Kalau Zul beli 10k tu mungkin banyak lah. Lebih profit. So untuk ini, apa yang Zul nampak adalah price tu masih dalam kawasan support. So ada sedikit momentum untuk kenaikan, tapi price masih lagi kawasan support resistance ni. So expected Zul price sekiranya sampai ke break macam cakap
Dogecoin tu nak berada price atas 30 sen dolar. So berada 30 sen dolar, kita akan very positif lah untuk price tu melakukan ke atas at least sampai balik untuk cuba sampai balik ke kawasan return di kawasan 50 sen dolar untuk Dogecoin. So Dogecoin perlu berada di atas 30 sen dulu sebelum kita mengatakan Dogecoin untuk kembali kena buat buat all-time high baru, lebih cerah lah kalau sekiranya berbanding berada dalam ni. So lagi dia ada dalam ni, kita akan seperti price tu akan hanya bermain dalam kawasan ni lah. Lama tak lama tu aku tahu membi lama lah. Kalau break 30 sen ni, kita boleh akan tengok ada pergerakan yang drastik ataupun pergerakan yang positif untuk Dogecoin. Guys, waktu itu saja untuk analisis untuk malam ni. So apa yang kita tengok Bitcoin tu, adakah akan terus break ini? Adakah terus break ini ataupun tidak, tak pasti, kita hanya tunggu saja. So Zul tak FOMO, Zul biarkan sekarang ni dalam 2 minggu ni Zul tengok je daripada price melakukan peningkatan sini, Zul tengok aja dan Zul layan profit aja semua ni. So now whatever price, kalau bounce ke bawah, Zul akan grab cuti untuk buy. Maybe Zul akan buy banyak sikit, maybe dalam 20 ke 30% modal Zul untuk buy ni. Dan sekiranya price itu break ini macam biasa, macam cakap, Zul akan buy di kawasan resistance ini untuk expected untuk melakukan peningkatan terus. So itu aja untuk buy. Jangan FOMO, tunggu. Jangan FOMO lah market, tunggu aja setiap kawasan position buy tu saya ada. So guys, please like, please subscribe, follow tu punya Facebook juga. So link Dream Telegram mungkin tu tak share sebab apa, tak tahu kenapa tiba hilang semua chat tu. Mungkin internet tu sebelum ni berlaku juga sebab internet, tapi internet tu tak okey. Tapi bila draw baru tu, yang baru ada, yang lama tu tak ada. So tak tahu apa problem dia. So maybe tu tak share lah. So anda boleh tengok dia punya di Facebook je. At least kalau anda boleh buat lah di TradingView punya, berlatih pakai TradingView. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. See you again. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.